Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita mulakan video. Zakat mal atau harta ialah zakat yang mencakup hasil pertanian, binatang ternakan, perniagaan, wang simpanan, harta temuan, emas dan perak. Setiap zakat harta memiliki perhitungannya atau perkiraan harta yang akan dikenakan zakat. Seterusnya ialah zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan ke atas beberapa jenis logam yang berharga seperti emas dan juga perak. Sebelum itu, kita akan lihat kepada jenis-jenis zakat emas terlebih dahulu. Zakat emas terbagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama ialah zakat emas bukan perhiasan dan juga yang kedua ialah zakat emas perhiasan. Perbezaan antara emas perhiasan dan juga emas bukan perhiasan. Emas perhiasan ialah emas yang kita pakai, termasuk lelaki, walaupun emas adalah haram bagi mereka dipakai di sisi syarak. Dan juga emas bukan perhiasan ialah emas yang kita simpan ataupun kita tidak pernah pakai walaupun sekali dalam setahun. Dan kedua-dua emas ini wajib dikenakan zakat yang berbeza. Cara pengiraan zakat emas bukan perhiasan. Apabila emas itu mencapai berat sebanyak 85 gram dan ke atas, ia perlulah didarabkan kepada 2.5% dan hasilnya adalah jumlah yang perlu kita keluarkan zakat. Cara pengiraan zakat emas perhiasan. Pengiraan zakat emas perhiasan adalah mengikut uruf. Uruf bermaksud kadar kebiasaan setempat. Seperti contoh, uruf di Selangor adalah 800 gram. Ini bermaksud sekiranya berat emas yang kita ada itu mencapai berat sebanyak 800 gram dan ke atas, ia perlu didarabkan kepada 2.5% dan jumlah hasilnya ialah jumlah zakat yang perlu kita keluarkan. Perlu diketahui bahawa uruf di setiap negeri adalah berbeza dan kita wajib mengeluarkan zakat mengikut uruf di negeri yang kita menetap ataupun negeri yang kita duduki. Yang terakhir ialah cara pengiraan zakat perak. Walaupun pada zaman sekarang susah untuk kita menjumpai orang yang menyimpan perak, tetapi apabila dia ada, dia wajib untuk membayarkan zakat tersebut. Apabila berat perak tersebut mencapai berat sebanyak 595 gram dan ke atas, ia perlulah didarabkan kepada 2.5% dan hasilnya ialah jumlah zakat yang perlu kita keluarkan. Seterusnya ialah zakat perniagaan. Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. Zakat perniagaan merupakan suatu tanggungjawab yang wajib ditunaikan ke atas mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Agaknya, berapa kadar zakat bagi zakat perniagaan? Kadar zakat perniagaan ialah 2.5%. Cuma ia dikira atas konsep perniagaan yang layak dizakatkan dan tertakluk kepada nisab. Pengiraan zakat perniagaan ada dua kaedah untuk pengiraan bagi zakat perniagaan, iaitu yang pertama modal kerja dan yang kedua modal berkembang. Kaedah yang pertama modal kerja. Aset semasa tolak liability semasa. Nilai aset ini haruslah lebih atau sama dengan peratusan pemilikan saham Muslim dan didarabkan lagi dengan 2.5%. Kaedah ini sesuai digunakan bagi syarikat-syarikat seperti syarikat berhad, sendirian berhad, trading, perusahaan dan sebagainya, di mana terdapat pengkelasan aset semasa dan liability semasa. Kaedah kedua ialah modal berkembang. Ekuiti pemilik tambah liability jangka panjang. Aset tetap tolak aset separuh tetap. Nilai ekuiti ini juga haruslah lebih atau sama dengan nilai nisab, kemudian darabkan dengan peratus pemilik saham Muslim dan darabkan lagi dengan 2.5%. Kaedah ini sesuai digunakan bagi institusi kewangan dan perbankan Islam yang biasanya tidak mengkelaskan aset semasa dan liability semasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang apakah itu zakat harta karun dan bagaimanakah cara pengiraannya. Secara asasnya, zakat galian atau lebih dikenali sebagai rikas dan juga ma'din adalah dari emas dan perak yang dijumpai oleh manusia daripada perut bumi. Jadi, secara asasnya, zakat galian terdiri daripada dua, iaitu rikas dan juga ma'din. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan rikas? Secara asasnya, rikas ialah segala harta benda, emas atau perak dan seumpamanya yang tersimpan di dalam perut bumi yang dijumpai oleh manusia dan mempunyai tanda-tanda sebelum kedatangan Islam. Contohnya, harta karun. Selain daripada itu, kita akan membincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan ma'din. Jadi, ma'din ini ialah hasil galian yang diperoleh daripada perut bumi sama ada beku maupun cair diproses dan menghasilkan logam galian atau dalam bentuknya. Contohnya, emas, perak, biji besi dan lain-lain. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kaedah pengiraan zakat harta. Yang pertama, ma'din. Wajib untuk kita keluarkan zakatnya bila terjumpa dan bila dijumpa. Tidak ada tempoh waktu yang tertentu. Harta ini perlu menemui dengan kadar wang sebanyak 85 gram emas dan juga 555 gram perak dengan kadar zakat adalah 2.5% daripada jumlah keseluruhan harta tersebut. Akhir sekali, rikas. Wajib dikeluarkan zakatnya dengan kadar 20% atas harta yang tersimpan atau harta karun yang dijumpai jika melebihi kadar wang sebanyak 85 gram emas. Seterusnya adalah zakat ternakan. Zakat ternakan adalah zakat yang dikenakan ke atas binatang-binatang al-an'am. Apakah yang dimaksudkan dengan binatang-binatang al-an'am? Binatang-binatang al-an'am adalah binatang yang berkaki empat. Sebagai contoh, unta, lembu, kerbau dan kambing. Terdapat beberapa contoh berkenaan dengan kiraan zakat lembu atau kerbau. Saya ingin memberikan satu contoh. Bilangan dari 30 hingga 39 ekor, kadar yang perlu dikeluarkan zakat adalah 1 ekor anak lembu jantan atau betina yang berumur 1 tahun. Seterusnya, boleh lihat jadual di bawah. Apabila bilangan itu lebih dari yang dinyatakan di atas, maka bagi setiap 30 ekor lembu, ia diwajibkan zakat 1 ekor anak lembu yang berumur 1 tahun. Bagi setiap 40 ekor lembu, ia diwajibkan zakat 1 ekor lembu yang berumur 2 tahun. Manakala nisab bagi unta 5 hingga 9 ekor, kadar zakat yang perlu dikeluarkan adalah 1 ekor kambing biasa atau 1 ekor kambing biri-biri, iaitu dikenali sebagai kibas. Umurnya 2 tahun lebih. Bagi 10 hingga 14 ekor unta, kadar zakat yang perlu dikeluarkan adalah 2 ekor kambing biasa atau 2 ekor kambing biri-biri, iaitu kibas. Umurnya 1 tahun lebih. Seterusnya, boleh lihat jadual seperti berikut. Okey, hari ini saya ingin menjelaskan tentang pengiraan zakat pertanian. Terlebih dahulu saya akan memberitahu apa maksud zakat pertanian. Okey, zakat pertanian ni ialah zakat yang diwajibkan mengeluarkan makanan asasi yang mengenyangkan dalam sebuah negeri yang telah cukup haul dan nisabnya. Antara makanan-makanan asasi yang mengenyangkan dan tahan lama ialah padi, gandum, jagung dan lain-lain. Okey, untuk situasi kita di Malaysia ni kita makanan asasi kita ialah nasi. Jadi nasi tu adalah hasil daripada tanaman padi. Sebab itulah rakyat Malaysia ni dia diwajibkan untuk membayar zakat padi. Kita akan masuk kepada hasil atau nisab zakat padi. Nisab zakat padi ni ia perlu cukup ataupun melebihi kiraan asal iaitu 5 ausuk ataupun bersamaan 363 gantang Malaysia, ataupun kalau kita mau faham pada masa kini ni ianya bersamaan 1.306 tan ataupun 1306 kilo beras. Bila
bilakah zakat padi ni perlu ditunaikan? Okey, zakat padi ni dia perlu ditunaikan apabila tiba musim menuai. Dan kalau dekat Malaysia ni dia 2 kali setahun. Okey, sekiranya dia menuai padi tu 1 kali, maka kewajipannya untuk menunaikan zakat ialah 1 tahun sekali. Okey, berapakah kadar yang perlu keluar daripada hasil? Okey, kadar yang perlu keluar daripada hasil ialah 5%. Okey, 5% daripada hasil yang diperolehi tanpa tolak sebarang kos. Alhamdulillah, kita pun sudah sampai di bahagian yang terakhir, iaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, zakat ialah rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan apabila cukup syarat-syaratnya. Kegagalan melaksanakan bayaran zakat boleh mendatangkan dosa besar dan harta yang tidak dizakatkan akan menjadi bahan pembakar api neraka di akhirat nanti. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 34 hingga 35 yang bermaksud, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar daripada orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi yakni manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka yakni bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu."